Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ada satu lagi Allah Ta'ala sebut, wasari'u ila maghfirah, dan bersegeralah kamu meminta kebajikan meminta keampunan kepada Allah. Jadi ada dua perkataan yang menggambarkan ketamakan. Bukan tamak pada benda jahat, tamak pada benda baik. Pertama disuruh kita fastabiqu, berlumba-lumba. Berlumba-lumba buat kebaikan. Kalau dia boleh solat jemaah, kenapa aku tak boleh solat berjemaah? Aku pun nak solat juga. Kalau dia boleh sedekah, kenapa aku tak boleh bersedekah? Kalau dia sedekah RM1, kenapa aku tak boleh RM2? Ini dipanggil sebagai berlumba. Berlumba ni kan nak menang. Mana orang berlumba nak kalah? Jarang tuan-tuan orang berlumba nak kalah. Engkau lah dulu, engkau lah, aku belakang pun tak apa. Jarang tuan-tuan. Berlumba ni maknanya nak dapat pingat emas, dapat nombor 1, pingat perak, pingat gangsa. Jarang orang berlumba tu, saya masuk ni saja untuk kalah aja. Jarang tuan. Kita berlumba ni supaya kita jadi yang terbaik. Maksud fastabiqu ialah bersegera, bercepat-cepat, berlumba-lumba menjadi yang terbaik di dalam berbuat kebaikan. Dalam kebaikan, khairat, kebaikan. Jadi cari jalan macam mana kita nak berlumba menjadi yang terbaik. Sebab itu bila datang ke masjid, berlumba jadi yang terbaik. Di mana tempat yang terbaik di masjid? Mungkin di bahagian imam. Mungkin di bahagian saf paling hadapan. Di mana yang paling terbaik di masjid? Mungkin orang yang beriktikaf niatnya. Mungkin orang yang masuk dengan tahiyatul masjid. Mungkin orang yang masuk dengan pakaian yang cantik. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Jadi kita senaraikan apa yang terbaik bila masuk ke masjid. Satu. Katalah 10 benda yang terbaik yang bila masuk dalam masjid. Kita buat 10-10 tu. Buat 10-10 tadi supaya kita jadi yang terbaik. Itu dipanggil sebagai fastabiqul khairat. Jangan kita janji datang sudah. Janji datang sudah. Datang sembahyang Jumaat tu imam pun dah baca khutbah. Tak apa, belum sembahyang lagi, sempat. Selagi belum barakallah kata dia. Akhirnya dia datang ke masjid ketika imam sedang berkhutbah. Malaikat pun dah tutup dah pintu-pintu kitab catatan amalan. Tiap-tiap hari Jumaat ni tuan-tuan, malaikat-malaikat ni duduk di pintu masjid. Dia catat nama orang yang datang. Bila imam naik di atas mimbar, dia berkhutbah, imam tadi baca khutbah, malaikat tutup buku dia, catatan dia. Dan dia pun duduk mendengar khutbah. Dan siapa yang datang lewat lebih daripada itu, nama tak ada dalam senarai kehadiran. Sembahyang sah, sembahyang diterima, tapi kelebihan tak ada. Jadi jangan jadi macam itu. Malaikat pun dengar khutbah imam. Kita pula bila imam start khutbah je, itulah masa landing time. Bagus punya. Dapat pula tiang pula. Alhamdulillah. Bukan orang sini lah, ni di Afrika ni tuan-tuan. Malaikat yang tak ada kena-mengena dengan kita pun dia dengar khutbah. Yang kita tidur menyimbang berbual. Pasal? Fahami maksud fastabiqul khairat. Baik, kenapa yang kita disuruh berbuat kebajikan? Allah yang suruh buat. Allah kata wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya manusia ini dalam keadaan rugi demi masa, kata Allah. Allah bersumpah demi masa. Manusia ni rugi semua. Melainkan 4, yang beriman, yang beramal soleh, yang pesan memesan pada kebaikan, yang pesan memesan pada jalan kesabaran, yang pesan memesan pada jalan kebenaran. Ni 4 ni saja yang untung. Pertama, orang yang untung siapa? Orang yang beriman. Untung. Orang beriman ni tuan-tuan senyum pun dapat pahala. Orang kafir tu senyum macam mana pun tak ada pahala. Punya baik orang kafir tu. Anak-anak orang Islam nak sunat, dia sponsor. Ya Allah baiknya toke tu. Anak orang Islam nak sunat, dia sponsor bayar untuk mudim. Mana nak carilah macam toke tu hang baik benar, kata dia. Tak ada pahala makcik. Baik macam mana pun tak ada pahala. Sebab dia kafir. Ni bahasa orang Perak ni. Dia kafir. Beza kita dengan dia apa? Kita ni apa amalan semua dapat pahala. Walaupun sekecil, walaupun sebiji sawi besar dia. Walaupun sebiji sawi dapat pahala dah. Tapi janganlah dia buat kecil-kecil je, buatlah je besar. Tu nama dia tamak.
Kalau saya kata tadi senyum saja pun dah dapat pahala. Bayangkan yang lain-lain daripada senyum. Bayangkan kalau buang batu di jalanan yang boleh merosakkan orang berjalan. Membuang duri-duri di jalan yang boleh memecahkan tayar motosikal orang. Buang benda-benda tajam itu pun dah dapat pahala. Bayangkan kalau buat benda lain. Dan pahala tu pula berpanjangan pula. Bukan sekali dah buat, sekali tu saja pahala Tuhan bagi. Tak. Nabi sebut dalam hadis kan, man sanna sunnata khairin fatubi'a alaiha. Nabi sebut, siapa yang memulakan satu perkara yang baik dan diikut oleh orang lain akan benda yang baik yang dia buat, maka dia dapat dua pahala. Pertama, pahala buat kebajikan. Kedua, pahala orang yang mengikut dia buat, tanpa dikurangi pahala si pengikut. Contohnya apa? Contohnya kapet yang kita duduk sekarang. Kapet kita ada apa sekarang? Ada saf, ada line. Ya, duduk dalam masyarakat Alif ni tak main lah saf, line. Nampak ni duduk dalam. Ya, kita ada line dekat kapet kita. Zaman Rasulullah dulu ada tak line-line ni? Tak ada. Rasulullah masjid dia dulu semaya atas tanah. Atas pasir. Orang Perak kata atas pasir. Atas pasir je semayangnya. Sebab tu tuan-tuan datang Arab Bedui, dia masuk dalam masjid Rasulullah, dia nak terkencing, dia kencing dalam masjid. Sebab pasir. Kalau kapet, tobat lahum dia tak kencing. Jenis orang kampung mana tak tahu datang ke masjid kencing belasah di situ. Nabi kata biarlah dia kencing. Nanti kamu ambil air siram bekas air kencing dia. Jangan dikejar dia. Kita kalau kejar orang tengah kencing dalam masjid, sudah satu masjid kena kapet cuci tuan. Tuan-tuan, siapa yang memulakan line ini supaya saf jadi lurus? Supaya saf jadi lurus, pahala dapat berganda-ganda. Besar betul pahala orang yang buat ni. Tiap-tiap kali kita semayang di atas saf ini, orang yang buat kapet yang mula-mula mencipta dia, tiap-tiap kali kita solat berjamaah, tiap-tiap kali itulah dia dapat pahala. Berapa bilion tuan-tuan manusia yang dapat pahala macam itu. Jadi tuan-tuan buat cari jalan. Satu benda yang baik yang kita buat. Saya duk tengok yang tu. Duk tengok tu. Bagus tuan-tuan buh di tepi, jangan buh depan. Tobat lahum tak semayang orang ni tuan. Kalau tuan-tuan buh di depan ni, Masya Allah, tak khusyuk semayang. Oh, lagi 16 hari puasa. Oh, dia tengok itu tuan-tuan. Dia baca pula kalimah atau ayat yang dibenci. Oh, tengah semayang zuhur tu. Oh, alih rukuk dia duk lagi ni. Eloklah tuan-tuan buka tepi tuan-tuan. Sebab jarang orang semayang tengok ke tepi tuan-tuan. Tuan-tuan, siapa yang buat ni? Dengan penuh kata-katanya, dengan penuh ayat Qurannya, dengan penuh hadisnya, dengan penuh informasinya, dapat pahala. Kita yang baca tu pun dapat pahala. Kita amal tu pun dapat pahala. Orang yang mencipta benda itu dapat pahala. Dan tiap-tiap kali kita ambil manfaat daripada dia pun, dia yang mencipta pun dapat pahala. Peluang nak masuk syurga ni tuan-tuan sangat luas. Tuan-tuan hanya perlu buat kebajikan saja. Cari jalan. Apa dia yang boleh kita buat kebajikan? Bukan maknanya jalan nak masuk syurga ni jadi ustaz, jadi imam, jadi hafiz. Macam makcik ni ustaz, tak adanya hafiz Quran, tak ada syurga lah. Itulah katakan. Manjang-manjang lah tu pasal. Makcik boleh jadi masuk syurga bukan dengan jalan tahfiz saja makcik. Berapa ramai yang masuk tahfiz? Anak makcik belajar di mana? Tahfiz. Oh, nama apa? Mahfiz. Oh. Sekarang udah mahfuz kata dia. Dah hafuz dah kata dia dah. Dah lari pada sekolah tahfiz ustaz weh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tu cerita P. Ramli. Baik, bila sebut tentang kebajikan, peluang nak buat kebajikan ni bukan satu jalan. Beribu-ribu jalan. Sampai Allah kata, aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Di mana saja kamu berada, semua kamu ini akan dikembalikan kepada Allah. Kenapa yang kita perlu buat kebajikan, buat amalan? Sebab kita nak balik pada Tuhan. Dan nak balik kepada Tuhan, dia perlukan transaksi. Dan transaksi itu ialah pahala. Nak balik kepada Tuhan, dia tak perlukan harta. Nak balik kepada Tuhan, dia tak perlukan kad kredit, kad debit. Dia tak perlukan wang untuk dibawa. Makcik-makcik besok tinggal habis ni. Blender tinggal, peti air tinggal, kereta tinggal, habis.
tudung bawal, tudung siakap, semua tinggal kak. Gigi palsu pun tinggal. Tak ada satu pun yang dibawa. Handphone semua tinggal. Jangan duk banggalah dengan harta-harta yang keliling kita tu. Semua yang ditinggal. Yang dibawa apa dia? Amal kita. Amal. Tengok masa mati pun cukup. Yang mengikut kita ke kubur, anak beranak, saudara mara kita. Datang daripada KL turun, dari Pahang turun, dari Melaka turun, hantar ke kubur. Hantar anak-anak pula duduk dalam van mayat. Tak pernah naik van mayat. Begini duduk pegang keranda mayat bapak dia. Begini. Duduk dalam van tu. Belakang tu, masjid, pengurusi masjid hantar, ketua kampung datang, pengurusi JKKK pun datang. Sekarang tukar Ustaz. MPKK dah sekarang ni. Semuanya ikut. Tak apa Mat. Kami ramai Mat. Jangan takut Mat. Kita belakang ramai Mat. Boleh tuan-tuan cakap dekat mayat macam tu? Masa mayat-mayat tu, tuan-tuan boleh tepuk keranda tu. Mat, 8 sah Mat. Okey Mat. Ramai backup Mat. Hei, tuan-tuan ingat ini gusti ke? Ingat muatai punya ke? Backup kita ramai lah. Nak mengadap seorang-seorang tahu. Yang hantar ramai-ramai, yang solat jenazah ramai-ramai tu, lepas tu jadi apa? Balik. Ramai je, lepas tu balik. Tinggal seorang Makcik Nak dalam tu. Tinggal seorang je Abang Bidin dalam tu. Isteri tercinta balik, anak-anak tercinta balik. Dan tak ada siapa boleh bantu. Ada bila suami isteri meninggal, suami teman dalam kubur. Duk bersila dalam kubur. Tak boleh abang ada. Agak-agak tak boleh jawab, abang tolong jawab. Abang dah hafal tadi. Tak boleh tuan-tuan. Sayang macam mana pun bangun, naik. Tok Imam kan cakap, sudahlah Bidin, naiklah ke atas. Yang meninggal tetap meninggal. Bidin pun naik ke atas, dikambuh mayat isteri dia. Alhamdulillah. Tu nama Tok Hadi tuan. Saya pernah dengar pula suara dia tuan. Dah lah balik, tak boleh tolong pula. Boleh isteri lempar handphone dalam lubang liang lahat lah. Abang, tu handphone tu apa-apa hakor lah. Boleh malam tu dia call. Leha, nama kitab kita apa? Abang tak lepas jawab soalan ni tu. Tak boleh dah. Sebab tu yang boleh bantu kita apa? Amalan.